Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk Al-Wiqayah dalam pengurusan Islam. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Adibah Nazirah, Aimi Aina Aimina, Nur Afizah, Nur Fazrisha Iwani dan Nurin Sabrina. Di dalam video ini, kami akan membentangkan berkaitan dengan pengenalan tajuk iaitu Wiqayah, objektif kajian, metodologi kajian iaitu tentang kepentingan Wiqayah, literasi kajian berkaitan dengan aplikasi Wiqayah, dapatan dan perbincangan iaitu berkaitan dengan proses Wiqayah dan rumusan. Al-Wiqayah bermaksud pengawasan atau pengawalan. Sebagai contoh, Islam menekankan konsep melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kaedah ini adalah yang paling berkesan dan mampu menghasilkan kejayaan kepada sesebuah organisasi. Selain itu, pengawasan dan pengawalan merupakan fungsi terakhir dalam sesuatu pengurusan atau pentadbiran. Hal ini bagi mengatasi masalah yang bakal terjadi. Pengurusan Islam amat mementingkan pengawasan dalam diri setiap individu. Setiap manusia hendaklah tahu bahawa mereka adalah khalifah dan hamba kepada Allah. Mereka perlu yakin segala-galanya akan dihitung, dinilai dan dihisap oleh Allah dari sekecil-kecilnya sehingga kepada sebesar-besar perkara. Menurut Encik Azman Cik Omar, beliau telah mentakrifkan pengawasan dalam konteks organisasi sebagai satu proses dalam menentukan kerja atau aktiviti yang dilakukan. Hal ini supaya perkara tersebut berjalan dengan lancar mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Ahmad Ibrahim Abu Sin, beliau pula menjelaskan bahawa kawalan ini melibatkan seluruh kegiatan organisasi, iaitu dengan melibatkan perancangan, organisasi serta pengarahan dan proses untuk membuat keputusan. Manusia yang diawasi dan dikawal mempunyai perasaan, marah dan juga harga diri. Marah manusia perlu sentiasalah dipelihara. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan objektif kajian. Pengurusan adalah perkara yang perlu ditekankan untuk mencapai sesuatu matlamat. Sistem pengurusan dalam Islam terbahagi kepada beberapa bahagian utama. Salah satu daripadanya ialah pengawasan atau lebih dikenali sebagai Wiqayah. Wiqayah memainkan peranan dalam memastikan segala urusan berkaitan pengurusan berjalan dengan lancar. Wiqayah merupakan kaedah pengawasan dan pengawalan yang paling berkesan yang mampu melahirkan kejayaan dan kecemerlangan kepada sesebuah organisasi dan kepada kehidupan seseorang itu sendiri. Tambahan pula, pengawalan dan pengawasan dalam sistem pengurusan merupakan salah satu inisiatif yang diambil oleh pengurus dalam memastikan prestasi sebenar yang hampir sama dengan apa yang dirancang. Ianya juga merupakan salah satu ikhtiar secara sistematik untuk memutuskan piawai prestasi berdasarkan objektif perancangan untuk mencipta struktur sistem maklum balas maklumat, menilai prestasi sebenar dengan piawai yang telah ditetapkan dan juga untuk menentukan sama ada terdapat sebarang penyelewengan serta kesan daripada melakukan penyelewengan. Contohnya, mengambil tindakan yang efektif bagi memastikan semua sumber organisasi digunakan dengan berkesan agar objektif organisasi tercapai. Namun begitu, terdapat segelintir pihak yang menolak dakwaan perkara-perkara yang disebut kerana mereka menganggap pengawalan dan pengawasan sebagai aktiviti untuk mencari kesalahan dan hanyalah sekadar untuk menghukum seseorang semata-mata. Walhal, tugas primer seorang pengurus adalah untuk memantau dan melihat segala sesuatu yang dirancang, disusun dan dilakukan sejajar dengan matlamat sesebuah organisasi itu. Dengan itu, pengawalan dan pengawasan boleh dikatakan sebagai aspek yang meliputi segala sikap dan tindakan untuk memastikan proses pencapaian matlamat dapat dilaksanakan dengan sempurna mengikuti perancangan, pengurusan organisasi dan pengarahan. Bukan itu sahaja, Wiqayah juga dapat menerapkan pembudayaan dalam meningkatkan prestasi secara berterusan. Hal ini demikian kerana sesebuah organisasi itu hendaklah memberi galakan kepada pekerja-pekerjanya untuk meningkatkan prestasi dan membaiki diri ke arah yang lebih baik dari semasa ke semasa.
Hal ini adalah sejajar dengan tuntutan dan ajaran Islam yang menggesa penganut agamanya agar sentiasa memperbaiki prestasi amalnya dengan matlamat menjadikan hari ini lebih baik dari semalam. Dengan adanya wikayah, sumber-sumber dalam organisasi sama ada sumber pekerja maupun bahan-bahan dapat digunakan dengan baik dan betul dengan kawalan dan pemeriksaan kerja para pekerja di setiap peringkat yang beroperasi. Nyatalah bahawa wikayah ini memastikan sumber-sumber digunakan secara berkesan dan cekap dalam sesebuah organisasi agar pembaziran dapat dielakkan. Seperti yang kita sedia maklum, apabila tertubuhnya sesebuah organisasi, masalah itu sememangnya tidak dapat dielak kerana perkara ini telah menjadi kebiasaan bagi sesebuah organisasi. Pengawalan dan pengawasan pada pandangan Islam juga bertujuan untuk meluruskan perkara yang tidak betul dan untuk membenarkan yang hak. Pelaksanaannya dapat dibahagikan kepada dua, iaitu pengawalan dan pengawasan yang berasal dari diri sendiri dengan berpaksikan dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana seseorang yang yakin bahawa Allah pasti mengawal hamba-hambanya, maka ia akan bertindak secara berhati-hati kerana pengawasan yang efektif berasal dari diri seseorang itu sendiri. Yang kedua, sesebuah pengawalan dan pengawasan akan menjadi lebih berkesan jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri, di mana sistem pengawalan dan pengawasan itu dibentuk atas mekanisme pengawalan dan pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan menyelesaikan tugas yang telah diamanahkan. Dalam mengawal dan mengawasi, terdapat beberapa asas sistem pengawalan dan pengawasan yang perlu diguna dan dipupuk. Antaranya ialah ketakwaan, agar seseorang itu akan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Seterusnya, seseorang itu perlulah menjadi seorang yang beramanah dengan tidak mensia-siakan perintah dan tanggungjawab yang terkandung di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu, seseorang itu juga perlulah menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan agar tugas dapat dijalankan dengan efektif dan produktiviti dapat digunakan secara maksimal. Antara kepentingan al-wikayah ialah memastikan urusan dalam organisasi tersebut sejajar dengan matlamat yang dituju. Hal ini adalah untuk memastikan bahawa hal, ehwal dan operasi organisasi adalah konsisten dengan objektif yang. Ia adalah penting kerana boleh menjadi asas kepada pembangunan sesebuah organisasi tersebut. Ia penting dalam menentukan sama ada objektif organisasi tercapai atau tidak. Perancangan organisasi adalah penting kerana ia boleh berfungsi sebagai asas untuk pertumbuhan organisasi. Semua ahli organisasi mengetahui tentang perkara yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat. Oleh itu, proses kawalan tidak mungkin wujud tanpa perancangan. Selain itu, menyediakan sistem kawalan yang efektif, sistem kawalan yang cekap dan efisien diwujudkan kerana organisasi yang sering berhadapan dengan pelbagai perubahan. Asas-asas sistem pengurusan Islam telah ditunjukkan mempunyai kesan yang baik terhadap pengurusan, perancangan, kawalan dan penilaian majikan dalam organisasi serta pekerja. Sistem pengurusan Islam ini mampu menangani isu dan realiti semasa serta yang akan datang. Sistem pengurusan yang ideal tanpa ragu-ragu memerlukan panduan dan perancangan yang teliti. Falsafah pengawalan dalam pengurusan Islam adalah berdasarkan tauhid dan pengesaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali ialah menguatkuasakan undang-undang bagi mengemaskini organisasi. Ia adalah penting kerana untuk mengelakkan daripada berlaku kekacauan atas sebarang gangguan dalam organisasi dan mengelakkan kacau bilau. Juga untuk memastikan organisasi itu dapat meneruskan kerja mereka secara teratur dan terkawal. Hal ini juga untuk memastikan keselamatan organisasi tersebut terjaga daripada sebarang bentuk bahaya. Organisasi mesti mewujudkan dasar dan prosedur yang mesti dipatuhi oleh setiap orang yang bekerja untuk mereka.
Kesimpulannya adalah penting untuk melakukan pengurusan bagi mengelakkan berlakunya isu yang teruk. Sebarang kesilapan pengurusan hendaklah tidak didedahkan dan diselesaikan dengan tindakan undang-undang. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang literasi kajian, iaitu aplikasi pengawalan. Pengawalan terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah pengawalan kendiri. Dalam Islam menekankan tentang pengawalan ini kerana seseorang itu akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dan ianya merupakan suatu amalan yang dapat membimbing seseorang untuk menjadi lebih bertanggungjawab dan mematuhi peraturan. Pada masa yang sama, ia dapat mengelakkan seseorang itu daripada melakukan perkara yang dilarang seperti penyelewengan, pecah amanah dan lain-lain. Pengawalan ini sangat menekankan hubungan antara manusia dengan Allah kerana pada masa tiada orang yang memerhati perbuatan kita, pengawalan diri sangat penting untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara yang buruk. Seterusnya, dalam konteks pengawalan kendiri, ianya mempunyai dua prinsip. Yang pertama ialah muhasabah. Ianya merupakan amalan yang membawa manusia untuk sentiasa mengingati Allah. Muhasabah membawa erti menilai dan memeriksa segala perbuatan dalam aktiviti sehariannya. Amalan ini harus diterapkan dalam semua lapisan pekerja agar setiap pekerja dapat membuat penambahbaikan dalam diri mereka. Prinsip yang kedua ialah muraqabah. Amalan ini dapat mengahadkan manusia daripada melakukan sesuatu perkara mengikut kehendaknya sendiri. Muraqabah membawa maksud seseorang itu mengawal dirinya dalam melakukan semua perbuatan dan percakapan dalam kehidupan sehariannya. Ini disebabkan oleh seseorang yang mempunyai sifat taat kepada penciptanya, dia akan berusaha untuk mengawal dirinya daripada melakukan perbuatan yang dilarang. Seterusnya, jenis pengawalan yang kedua ialah pengawalan kolektif. Ianya sangat penting kerana merupakan salah satu elemen dalam mencapai matlamat sesebuah organisasi. Pada awalnya hanya dilaksanakan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, kini terdapat banyak pihak pengurusan organisasi mula melaksanakan pengawalan ini. Pengawalan kolektif membawa maksud pengawalan yang dilakukan dalam berkumpulan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hal demikian kerana amalan amar ma'ruf nahi mungkar ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam sesuatu organisasi. Antara kebaikan yang kita perolehi daripada pengawalan ini ialah dapat mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Akhir sekali, bentuk kawalan ini terbahagi kepada tiga, iaitu kawalan sebelum, kawalan semasa dan kawalan setelah tamatnya sesebuah aktiviti. Konklusinya, kita dapat lihat bahawa gabungan antara pengawalan kolektif dan pengawalan kendiri akan membuahkan hasil yang terbaik. Seterusnya, beralih kepada dapatan dan perbincangan daripada Nur Hafiza. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses al-wikayah dalam pengurusan Islam. Proses pengawalan biasanya melibatkan beberapa kegiatan, antaranya adalah seperti berikut. Pertama sekali, menetapkan piawaian atau ukuran yang hendak dicapai berkaitan dengan matlamat organisasi. Piawaian boleh diklasifikasikan sebagai asas bagi seseorang pengurus untuk menilai prestasi kerja atau hasil aktiviti setiap kaki tangan atau orang bawahan mereka. Piawaian juga sering digunakan selaras dengan objektif yang ditetapkan organisasi. Selain itu, definisi piawaian juga mestilah tepat dan boleh diukur. Sebagai contohnya ialah jumlah produktiviti setiap minggu atau jumlah hasil jualan sebulan yang boleh dicapai oleh seseorang pekerja. Terdapat dua jenis piawaian, iaitu piawaian kuantiti dan piawaian kualiti. Piawaian kuantiti ialah matlamat munasabah yang boleh dicapai oleh seseorang pekerja yang sihat, manakala piawaian kualiti pula ialah jumlah aduan yang diterima daripada pengguna yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh seseorang pekerja.
Jika sesebuah syarikat itu menerima banyak aduan sehingga melebihi piawaian yang telah ditetapkan, ini bermakna perkhidmatan terhadap pelanggan kurang berkualiti. Selain itu, proses yang kedua ialah mengukur dan menilai prestasi. Sebagai pengetahuan, sesebuah organisasi akan menggunakan pelbagai pendekatan untuk menilai prestasi mereka. Sebagai contoh, pengukuran prestasi untuk jabatan pengeluaran. Seseorang pengurus boleh melihat kualiti sesuatu barang pengeluaran yang dihasilkan. Oleh itu, jika ada barang pengeluaran yang rosak, akan dibaiki semula atau dibuang. Biasanya, tahap prestasi sesuatu barangan pengeluaran akan dipantau menggunakan sistem di komputer atau diteliti oleh kaki tangan syarikat itu sendiri. Di samping itu, proses yang ketiga pula ialah membandingkan pencapaian prestasi dengan piawaian. Ini adalah peringkat yang paling penting dalam proses pengawalan pengurusan Islam, di mana prestasi dan hasil aktiviti akan dibandingkan dengan piawaian yang telah ditetapkan. Maksudnya, jika prestasi pekerja memenuhi atau melebihi daripada piawaian yang telah ditetapkan, maka seseorang pekerja itu telah mencapai atau melebihi matlamat yang ditetapkan. Jika pengurus hanya mampu menjana hasil yang kurang memuaskan, langkah yang berikutnya perlu diambil. Seterusnya, proses pengawalan yang keempat ialah membuat tindakan pembetulan sekiranya berlaku kegagalan. Selepas perbandingan prestasi dan piawaian dilakukan dan penyelewengan daripada sasaran yang dinyatakan ditemui, pengurus mesti mengambil tindakan pembetulan dan perbaikan. Selain itu, pengurus juga perlu meneliti faktor yang menyumbang kepada berlakunya kegagalan tersebut dan mencari cara untuk mengatasi keadaan tersebut. Sebagai contohnya, pengurus perlu menyemak semula piawaian yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Hal ini demikian kerana berkemungkinan piawaian tersebut terlalu tinggi yang menyebabkan pekerja tidak mampu untuk memenuhinya. Akhir sekali, proses yang terakhir dalam pengawalan pengurusan Islam ialah menambah baik prestasi. Jika prestasi sebenar melebihi keperluan yang ditetapkan, pengurus bukan sahaja berpuas hati dengan pencapaian itu, tetapi juga dapat melihat peluang untuk meningkatkan prestasi melalui komitmen berterusan oleh sesebuah organisasi itu. Sebagai contohnya, penyelidikan dan pembangunan untuk menawarkan perkhidmatan dan produk yang berkualiti tinggi. Oleh yang demikian, pengurus perlulah sentiasa memantau prestasi pekerja secara berkala bagi memastikan tiada kesilapan yang berlaku semasa aktiviti dijalankan serta dapat mengeluarkan hasil pengeluaran yang berkualiti. Kesimpulannya, peraturan dan etika tertentu perlu diwujudkan untuk mengelakkan perkara negatif berlaku dalam sesebuah organisasi. Ini adalah sebagai jalan keluar yang patut diambil bagi mengatasi masalah yang timbul. Semua pihak mempunyai hubungan yang rapat antara satu sama lain. Oleh itu, Islam telah mewujudkan satu garis panduan yang perlu dilaksanakan dalam sistem pengurusan untuk mencapai oleh sesebuah organisasi. Sebagai rumusannya, dalam proses pengurusan, kawalan atau pengawasan sangat penting bagi menjamin kecemerlangan organisasi. Kawalan yang berkesan haruslah mengikut ciri-ciri tertentu. Namun bagi individu Muslim, kawalan bermula dari dalam diri individu tersebut dan setiap perkara yang dilakukan memerlukan keyakinan bahawa Allah SWT sentiasa mengawasinya. Islam mengajar erti bersederhana dalam setiap perkara. Tindakan ini merupakan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah yang berlaku. Masyarakat yang prihatin akan melaksanakan tanggungjawab. Perkara ini bukan di bawah tanggungjawab pihak berkuasa sahaja, tetapi juga kepada masyarakat kerana mereka yang lebih mengenali antara satu sama lain. Kita mestilah ambil peduli tentang apa yang berlaku di sekeliling kita kerana ini adalah tanggungjawab bersama. Sebagai hamba Allah, kita mestilah patuh kepada perintah Allah agar mampu menjadi insan yang sentiasa melakukan kebaikan dan mengelakkan perkara yang negatif. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.